nak guna perkataan la syakka itu sendiri sahaja pun boleh juga. Contohnya, betul kan ni? Kita kata na'am la syak. La syakka. Ya, pasti tidak diragui lagi. La syakka. La syak. La syak. La syakka maksudnya kita nak menegaskan bahawa apa yang kita maksudkan itu adalah sesuatu yang bersifat yakin, tidak diragui berhubung dengan kebenaran dia ke, berhubung dengan kemungkinan dia berlaku ke, dan sebagainya. Itulah Datin apa yang kita sempat kongsikan dengan para sahabat kita dalam tempoh 5 minit petang ni. Iya, Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz atas perkongsian untuk petang ini. InsyaAllah ada manfaatnya kepada para pendengar. Dan untuk para pendengar, cuba untuk kita ialah laksanakan atau kita praktis terus apa perkataan yang Ustaz baru bagi sebentar tadi. InsyaAllah ada manfaatnya. Dan fi akhir liqa ashkurak syukran jazilan Ustaz. Wa insyaAllah santaqa fil halaqat al-qadimah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. وشكرا لمستمعي الكرام ولمستمعي الكرام استمروا معنا في إذاعتكم إذاعة معهد الوعي الإسلامي الماليزي راديو إكيم. Inspirasi, Inforia, Islami, semuanya di IKIM. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. Katakanlah, wahai Muhammad, wahai Tuhan yang mempunyai kuasa pemerintahan, Engkaulah yang memberi kuasa pemerintahan kepada sesiapa yang Engkau kehendaki, dan Engkaulah yang mencabut kuasa pemerintahan dari sesiapa yang Engkau kehendaki. Engkaulah juga yang memuliakan sesiapa yang Engkau kehendaki, dan Engkaulah yang menghina sesiapa yang Engkau kehendaki. Dalam kekuasaan Engkaulah sahaja adanya segala kebaikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Engkaulah, wahai Tuhan, yang memasukkan waktu malam ke dalam waktu siang, dan Engkaulah yang memasukkan waktu siang ke dalam waktu malam. Engkaulah juga yang mengeluarkan sesuatu yang hidup dari benda yang mati, dan Engkaulah yang mengeluarkan benda yang mati dari sesuatu yang hidup. Engkau jualah yang memberi rezeki kepada sesiapa yang Engkau kehendaki, dengan tiada hitungan hisabnya. Surah Ali Imran ayat 26 dan 27. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تثاءب أحدكم فليمسك على فيه فإن الشيطان يدخل. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang daripada kamu menguap, hendaklah dia memegang, yakni menutup dengan tangan mulutnya, kerana syaitan masuk menguasai dirinya. Hadis riwayat Muslim. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها
وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami dan seluruh kerajaan memasuki waktu petang kerana Allah. Segala puji bagi Allah. Tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah semata. Tiada sekutu baginya. Semua kerajaan hanya miliknya dan segala pujian hanya untuknya. Dia Maha berkuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku memohon kebaikan yang ada di hari ini dan setelahnya. Sebaliknya aku memohon perlindungan dari keburukan yang ada di hari ini dan setelahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan buruknya umur tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari azab neraka dan azab kubur. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Raditu billahi rabba وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا رضيت بالله ربا 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 وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. Ayo bersama-sama dalam infak pembinaan Masjid Kampung Sungai Pusu Gombak. Percayalah, sesungguhnya tidak akan berkurang harta dengan melakukan sedekah. Anda terus boleh berinfak melalui laman sesawang masjidsungai.pusu.com atau ke akaun Bank Islam 1416-2011-000520. Jom infak. Siti, kamu ni kejap solat, kejap tak. Jangan buat main-main, Siti. Sibuk, Mak. Masa terhad sikit. Manakah nak rehat untuk makan lagi? Nak cuci makeup sebelum solat lagi? Dah tahu masa tu terhad. Carilah sesuatu yang memudahkan. Kamu tengok Sisa tu. Sempat aja dia nak bersih dan tanggalkan makeup sebelum wudu. Dia pakai Hot Set Kosmetik Nuraisa, Mak. Nuraisa Kosmetik mesra wudu tu. Habis tu, kenapa kamu tak pakai Hot Set Kosmetik Nuraisa juga? Nuraisa kan kosmetik mesra wudu. Nak tahu kelajuan peranti pintar dalam 5G? Di MMU ada jawapannya. Nak tahu bagaimana kandungan kreatif dan perniagaan atas talian dikuasai? Di MMU ada jawapannya. Nak tahu bagaimana cyber security dan undang-undang berfungsi? Di MMU ada jawapannya. Semua itu dan banyak lagi ada di Multimedia University kerana MMU ialah anda menerajui masa hadapan digital. Layari mmu.edu.my. Lina, perasan tak? Saya tengok sekarang ni kan banyak syarikat mempromosikan produk mereka di media sosial. Mestilah Aisyah. Media sosial ini kan semakin mendapat perhatian sebagai platform penting yang interaktif dan efektif. Oh, patutlah. Sebelum ni kita hanya bersiaran di Radio Ikin je. Sekarang, Radio Ikin tawarkan untuk bersiaran di Facebook dan YouTube. Menarik sangat tu. Saya tengok pengikut di media sosial Ikin lebih 1 juta. Dah, jom kita telefon sekarang. 012-686-9236 untuk tepas slot. Dakwah adalah tanggungjawab kita semua.
Kami, Hidayah Center Foundation, menumpukan usaha menyampaikan Islam dan memperkasakan mu'alaf. Ayuh bersama-sama kami di dalam usaha murni ini. Tapi jangan risau, kerana tidak boleh memberi sokongan dari segi tenaga. Sokonglah kami dengan menyumbang melalui www.dahsedekah.com. Hidayah Center Foundation, sampaikan Islam, perkasakan mu'alaf. 20 tiket untuk dimenangi pemenang bertuah di Radio IKIM. Sertai kuis konsert Saujana 25 menerusi slot aspirasi 10.1 bersama DJ Syafiq Saleh bermula 13 Februari ini. Teka lirik lagu Saujana dan menangi 2 tiket menyaksikan persembahan Saujana dengan penampilan khas Orkestra Tradisional Malaysia bersama Nazri Johani, Aula, Andika dan Ustaz Nabil di ZEP Kuala Lumpur pada 5 Mac 2023 jam 8.30 malam. Untuk pembelian secara online, layari laman web tiket rasmi konsert Saujana 25 di www.tickettoyou.com.my. Anda kini sedang mendengar Destilasi IKIM bersama Mona Jasman. Tercatat sudah dalam sejarah 7 pemuda yang beriman melarikan diri ke dalam gua demi menyelamatkan iman. Disangka tidur hanya sehari, rupanya 309 tahun. Zaman bertukar beberapa kurun, di bumi bersejarah urun. Begitulah kuasa ilahi kepada Ashabul Kahfi. Tiada mustahil di dunia ini jika kita beriman dan bertakwa. Dalam sejarah 7 pemuda yang beriman tulang belulang berserakan, tulang dari binatang tunggangan, juga anjing yang dijanjikan syurga, Khitmir yang mulia. Tatajalla qudratullah ala fityatin min ashabil kahfi, laisa fil kauni muhallun alayhi iza amanna. Tatajalla qudratullah ala fityatin min ashabil kahfi, laisa fil kauni muhallun alayhi iza amanna. Tercatat sudah dalam sejarah 7 pemuda yang beriman. Tercatat sudah dalam sejarah 7 pemuda yang beriman. Tatajalla qudratullah ala fityatin min ashabil kahfi, laisa fil kauni muhallun alayhi iza amanna. Tatajalla qudratullah ala fityatin min ashabil kahfi,
ليس في الكون محل عليه إذا آمنا واتقينا. Kota Kinabalu 93.9. Kita pohon kehadrat Allah, ya Allah, pimpinlah hati, pimpinlah lidah, pimpinlah telinga, pimpinlah rasa kami, pimpinlah pandangan kami sehingga kami dapat bercakap, memahami, bertepatan dengan apa yang Engkau inginkan, ya Allah. Kerana kita sebagai seorang hamba, kita beribadah bukan kerana apa yang kita suka. Kita buat ialah apa yang Allah suka. Dan oleh kerana kadang-kadang kejahilan kita inilah yang kadang-kadang buta mata kita untuk melihat sebenarnya apa yang Allah suka. Dan kerana itulah kita sering derhaka pada Allah dan kita kadang-kadang mementingkan diri kita sendiri, tidak lagi mengutamakan Allah Subhanahu wa taala. Pulau Pinang, Perlis, Kedah dan Langkawi 89.0. Seanggun bidadari menghadap Ilahi, selesa telekung raudah. Dapatkan telekung raudah, telekung sejuk dan selesa di talian 010-248-6670 atau 010-233-6670 sekarang. Seanggun bidadari menghadap Ilahi. Raudah. Rancangan Islam Agamaku ini dibawakan khas oleh Telekung Raudah, telekung sejuk dan selesa, Telekung Raudah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh kepada para pendengar yang masih setia bersama kami di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia Radio IKIM. Alhamdulillah untuk waktu ini masih bersama Destinasi IKIM untuk rancangan setiap hari Selasa bersama Islam Agamaku. Dan untuk para pendengar boleh tonton untuk waktu ini di YouTube IKIM Media, dan untuk soalan pertanyaan kita akan buka ruang dan peluang untuk anda. Hantarkan melalui WhatsApp konti 01129004 dan juga boleh tinggalkan di YouTube IKIM Media. Dan untuk petang ini alhamdulillah ada di konti pada waktu ini Al-Fadhil Ustaz Muhammad Suhaimi bin Abdul Aziz. Kita mengalukan kehadiran Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Mona sihat kan? Alhamdulillah. Ustaz sihat ke? Alhamdulillah. Dapat sampai sini sihat. Alhamdulillah. InsyaAllah sentiasa sihat walafiat insyaAllah. Terima kasih Ustaz. Masih meluangkan masa untuk Islam Agamaku pada petang ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan untuk petang ini insyaAllah Ustaz akan bincangkan tentang tajuknya meneguh keyakinan rukun iman insya-Allah. Dan untuk waktu ini sebagai mukadimah silakan Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Yang bahagia DJ Mona Jasman, seterusnya penerbit dan pendengar ataupun penonton di luar sana, sama ada dalam kereta ataupun di rumah ataupun di pejabat dan di mana-mana sahaja. Dan mungkin kalangan anda golongan saudara baru ataupun saudara yang baru nak mengenal Islam, non-Muslim yang baru nak mengenal Islam, ataupun rakan-rakan pendakwah yang sama-sama mendengar insya-Allah pada petang ini. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kita dapat bertemu dalam slot yang sangat penting, sangat baik, iaitu Islam Agamaku, yang membawa mesej dakwah ke bukan sahaja dalam negara kita, bahkan seluruh dunia yang mendengar rancangan kita pada petang ini. Baik. Kita membicarakan pada petang ini meneguh keyakinan tentang rukun iman. Memanglah kalau bagi orang Islam, Allah benda tu biasa dengar. Tapi saya yakin yang mendengar ni mungkin saudara baru, dan ramai pelajar-pelajar kelas saya atas talian kelas fizikal yang mendengar pengajian kita ini insya-Allah. Apa tujuan kita mengkaji ataupun menelaah
Tajuk pertama sekali, kita nak memperkenalkan tentang rukun iman ini kepada golongan bukan Islam ataupun non-Muslim. Yang kedua, kita nak memberikan kefahaman yang jelas terhadap Islam melalui rukun iman ini. Kemudian kita nak mengukuhkan keyakinan dan keimanan umat Islam dan seterusnya melahirkan rasa takut serta cinta kepada Allah SWT sebagai pencipta kita. Baik. Minggu-minggu ini kita syukur pada Allah kerana melalui hari yang hebat yang kita tekuni sejarah yang lepas, itulah peristiwa Isra' dan Mi'raj. Saya pun dengar Kak Mona bicara dengan pentazkirah ataupun asatizah kita yang hebat cerita tentang satu demi satu ibrah yang kita ambil daripada peristiwa Isra' dan Mi'raj. Baik, dalam peristiwa ini apa yang boleh kita simpulkan tentang kita belajar rukun iman? Kesemua elemen tentang rukun iman ni ada dalam peristiwa yang dilalui oleh baginda Nabi SAW, iaitulah Isra' dan Mi'raj. Baik, pertama sekali yang menjemput Nabi SAW naik Isra' dan Mi'raj adalah sudah tentulah Allah Subhanahu Wa Taala. Bila Allah sebut Subhanallazi asra bi abdi lailan minal masjidil haram ila al masjidil aqsa ila akhir ayat tu, maknanya Allah yang memperjalankan, bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam jalan sendiri, tapi Allah memperjalankan. Dan di akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Allah dengan di Sidratul Muntaha. Maknanya itulah rukun iman yang pertama, yakin percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Nabi ditemani oleh malaikat Jibril. Dan Nabi SAW bertemu malaikat Jibril secara langsung dengan wajah yang asal di Sidratul Muntaha. Mana percaya kepada malaikat. Nanti insyaAllah kita akan jelaskan. Kemudian yang menceritakan kisah baginda Nabi SAW Isra' dan Mi'raj dalam surah Al-Isra' ayat pertama dan surah An-Najmi ayat 13 ialah Al-Quran. Mana kita percaya juga kepada Al-Quran. Beriman dengan Al-Quran. Dan kita percaya yakin sungguh dengan apa yang diceritakan oleh Nabi SAW walaupun tanpa saksi yang lain, tanpa bukti yang lain, melainkan dengan lidah baginda Nabi SAW sendiri. Maknanya percaya kepada Nabi SAW ataupun percaya pada Rasul, dan Nabi juga bertemu dengan para Rasul alaihimussalatu. Kemudian kita juga dihidangkan tentang peristiwa yang bakal berlaku kepada manusia, iaitulah di azab. Nabi melihat panorama-panorama yang mengerikan bila mana manusia diazab oleh Allah SWT. Itulah balasan di hari akhirat yang kita sebut beriman kepada hari kiamat ataupun hari akhirat, dan qada dan qadar, percaya kepada takdir yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Baik, itulah rangkuman kita nak sebut awal. Cuma saya nak sebut begini. Islam ni tertegak dengan keyakinan dan juga kepercayaan. Masing-masing penganut agama dia ada keyakinan dan juga kepercayaan masing-masing. Cuma beza kita dengan agama yang lain ataupun percayaan lain, kepercayaan kita yakin sungguh benar. Melalui apa? Melalui Al-Quran, Allah telah rakamkan, dan juga melalui lidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita yakin dengan sepenuh-penuh keyakinan. Sebelum kita berganjak kepada pelaksanaan yang nanti kita akan bincang tentang rukun Islam ataupun tentang pelaksanaan syariat yang lain, kita mesti percaya, pasakkan dalam hati kita tentang keyakinan ini walaupun tanpa kita melihat dengan mata kepala sendiri. Oleh kerana itu, seseorang yang nak meluk Islam, kami biasa kalau ada bakal saudara baru, kita akan ajarkan kalimah. Sebelum kalimah syahadah tu, kita akan jelaskan tentang rukun iman. Mana mesti letakkan keyakinan dalam diri kita bahawa untuk memahamkan rukun iman ini yang ada 6. Dan rukun iman kita faham, semua orang Islam kita faham bahawa menolak salah satu daripada rukun iman bukan kata 6 tolak 1 jadi 5. Kan Kak Mona kan? 6 tolak 1 artinya kosong. Berarti kita tak beriman keseluruhannya. Dan untuk makluman pendengar, secara ringkas saya nak sebutlah. Biasanya orang Islam dipanggil Muslim. Orang beriman dipanggil orang mukmin ataupun mukminah. Kan? Orang Muslim ataupun Muslimah. Jadi apa beza antara Muslim dengan mukmin? Itu perbezaan dia. Baik. Kita mengetahui tidak semua orang Islam itu beriman. Dan boleh dikatakan orang beriman itulah Islam. Sebab itu proses pertama seorang itu menjadi orang Islam dahulu. Dia mengucapkan kalimah syahadah, maka dia jadi orang Islam. Tetapi belum tentu Islam itu, iman itu menusuk dalam hatinya. Kerana itu adalah orang yang dia
beriman dan beramal sungguh-sungguh, itu dia menggelar orang beriman. Manakala orang yang beriman, dia percaya tapi dia tidak beramal dengan apa yang diyakini, itu digelar fasik. Orang yang berpura-pura dalam hatinya digelar orang munafik. Dia ada beza kat situ kan. Kerana itulah kita ni nak jadi orang yang benar-benar, bukan setakat lafazkan syahadah itu dengan lidah, dengan hati kita, bahkan kita sungguh-sungguh mempercayai apa yang kita yakini itu dan kita melaksanakan supaya kita jadi orang beriman. Baik. Allah menyebutkan, saya nak akhirkan ayat ini sebelum kita berhenti rehat. Allah menyebut dalam Al-Quran surah Al-Hujurat. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Orang Arab berkata, kami telah beriman. Katakanlah, wahai Muhammad, kamu belum beriman. Tetapi sementara iman belum lagi meresap masuk ke dalam hati kamu, maka kami telah Islam. Maknanya awal tu jangan kata kita beriman dulu, kita Islam dulu sebelum hati kita benar-benar beriman. 1 minit 2 minit yang terakhir saya nak sebut tentang apa yang dimaksudkan tentang rukun iman. Bagi yang baru kenal ataupun baru faham, ataupun jadikan kelas kita ni sebagai tutorial untuk dapat input. Rukun iman ni maksudnya tonggak atau dasar utama terhadap agama Islam. Mesti tiang iman ini mesti dipatuhi oleh orang yang bergelar orang Muslim. Jadi maksud dari sudut bahasa, iman inilah percaya, yakin dan juga membenarkan. Itu yang kita fahamlah. Dan daripada sudut syarak, percaya dengan hati, mengaku dengan lidah, lisan dan beramal dengan anggota. Mudahnya kita nak kan. Mana dia bermula dengan hati, percaya dengan hati. Kemudian kita tasdik, membenarkan, kita membenarkan dengan lidah, mengucapkan sebab tu kalimah syahadah, dan beramal dengan anggota. Anggota itulah dari sudut pelaksanaan syariat. Saya rasa itu ringkasnya peringkat pusingan pertama. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz atas pencerahan, dan untuk waktu ini Ustaz dan para pendengar, kita berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini. Untuk anda boleh hantarkan soalan melalui WhatsApp konti 011-29004004 dan juga boleh tinggalkan soalan anda di YouTube IKIM Media. Untuk waktu ini kita berehat seketika, kembali selepas ini. Terus setia bersama kami hanya di Destinasi IKIM. Bicara bermanfaat berbagai segmen, rancangan dakwah setiap hari, lagu-lagu Islami sepanjang masa. Dengarkan di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Syekh Muhammad bin Abdul Qadir Al-Mandili lahir pada tahun 1939 di Alurustar, Kedah. Bapanya Syekh Abdul Qadir berasal dari Mandiling, Indonesia dan berhijrah ke Malaysia ketika berusia 14 tahun. Pendidikan awal Syekh Muhammad bermula di Madrasah Darul Ulum, Makkah yang diasaskan rakyat Malaysia dan Indonesia. Beliau kemudian mendalami ilmu dengan bimbingan bapanya selama 7 tahun di Masjidil Haram. Syekh Muhammad merupakan salah seorang dalam kumpulan pertama yang diterima masuk ke Universiti Islam Madinah. Syekh Muhammad pernah dilantik sebagai jemaah ahli syura urusan agama Masjidil Haram dan guru di Ma'had Al-Haram di Makkah. Beliau juga pernah diutus ke Asia Tenggara oleh Darul Ifta Arab Saudi untuk memantau urusan dan hal ehwal agama. Syekh Muhammad terkenal dalam kalangan jemaah dari Malaysia dan Indonesia serta negara-negara Asia Tenggara yang lain disebabkan peranan penting beliau sebagai pengajar di Masjidil Haram. Beliau merupakan salah seorang daripada 15 orang guru agama yang dipilih mengendalikan kelas agama, dan beliau satu-satunya anak Melayu yang diberikan kepercayaan oleh pihak pentadbir Masjidil Haram. Syekh Muhammad turut diberikan keistimewaan untuk menyampaikan ceramah dan mengajar di sudut yang berhampiran dengan Kaabah dan selari dengan Hajarul Aswad. Syekh Muhammad, ulama kebanggaan ummah dan dunia Melayu, meninggal dunia pada 31 Julai 2012
pada usia 73 tahun. Johor Bahru 106.2 FM. Seanggun bidadari menghadap Ilahi, selesa telekung raudah. Dapatkan Telekung Raudah, telekung sejuk dan selesa di talian 010-248-6670 atau 010-233-6670 sekarang. Seanggun bidadari menghadap Ilahi. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah, masih bersama Destinasi IKIM pada waktu ini untuk rancangan Islam Agamaku, dan alhamdulillah masih bersama Al-Fadhil Ustaz Muhammad Suhaimi bin Abdul Aziz untuk petang ini. Masih bincangkan tentang meneguh keyakinan rukun iman, dan bersama Ustaz kita nak kukuhkan lagi rukun iman yang kita nak sampaikan kepada mu'alaf-mu'alaf di luar sana, insya-Allah. Silakan Ustaz. Baik. Terima kasih sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Kita dah faham tadi maksud dari sudut bahasanya rukun iman adalah percaya, yakin dan juga membenarkan. Dari sudut syarak ialah percaya dengan hati, mengaku dan percaya dengan hati dan mengaku dengan lidah serta beramal dengan anggota. Baik, kemudian kita pun faham kalau orang Islam tanya rukun iman berapa, cepat dia jawab. Dan bagi saudara baru kita akan jelas, dia akan pening. Sekejap 5, sekejap 6, hari itu 20 sifat. Pening. Kita jangan pening-pening, mudah-mudah kan. Cuma nak kena faham sungguh rukun iman ini ada 6. Iaitulah beriman kepada Allah SWT, dalam maksud lain percaya kepada Allah, yakin pada Allah. Yang kedua beriman kepada malaikat. Yang ketiga beriman kepada kitab. Yang keempat beriman kepada Rasul. Kelima beriman kepada hari kiamat. Dan keenam beriman kepada qada dan qadar. Mana mari 6 rukun iman ni? Kenapa tak 7? Kenapa tak 5? Ini ditetapkan oleh Allah SWT. Cuba tengok dalam Quran surah An-Nisa ayat 136. Ya ayyuhalladzina amanu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Wahai orang yang beriman, tetapkanlah iman kamu kepada Allah dan Rasulnya, dan kepada kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada kitab-kitab suci yang turunkan dahulu daripada itu. Siapa yang kufur ingkar kepada Allah dan malaikatnya dan kitabnya dan Rasulnya dan juga hari akhirat, maka sesungguhnya ia telah sesat dengan kesesatan yang amat jauh. Baik, itulah ditetapkan tadi, disebut 5 rukun iman. Mana satu lagi? Nabi SAW menyebutkan dalam ayat yang lain. Kita ambil daripada surah Al-Hadid ayat 22-23. Tuan-tuan bacalah ayat tu. Asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum fi kitabim min qabli an nabra'aha. Inna dhalika 'ala Allah yasir. Ila akhir ayat, sampai akhir ayat. Tidak ada sesuatu kesusahan yang ditimpakan di bumi dan tidak jua yang menimpakan diri kamu, melainkan telah sedia ada dalam kitab pengetahuan sebelum kami menjadikannya. Sungguhnya pengetahuan itu adalah mudah bagi Allah. Mana qada dan qadar ini adalah satu ketetapan daripada Allah SWT. Jadi masuklah dia sebagai rukun iman. 6 rukun iman. Kita masuk satu persatu secara ringkas. Pertama sekali, sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, apa yang dimaksudkan rukun iman pertama, iaitulah beriman kepada Allah SWT. Iaitu yang dimaksudkan beriman kepada Allah, mempercayai dengan penuh keyakinan bahawa Allah SWT yang mencipta alam ini dan dialah Tuhan yang berhak disembah dan ditujukan segala pergantungan hidup. Kita kena percaya kepada Allah walaupun kita ni tidak dapat melihat Allah SWT. Yakin, percaya, dan kita telah bahaskan dalam
sifat 20 yang lepas. Kewujudan Allah SWT, buktinya ada alam ini, adanya kita, ada yang mengurus segala sistem dalam dunia ini, menunjukkan Allah itu wujud. Dan sifat-sifat yang kita belajar daripada sifat 20 itu. Maka kita kena percaya, sungguh-sungguh percaya, yakin, sungguh-sungguh yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan percaya hanya Dialah satu-satunya yang Tuhan yang kita sembah, tidak lain melainkan Dia. Dan juga selain daripada itu, percaya pada Allah dengan cara melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama. Yang kedua, ringkas-ringkas saya nak sebut, masa yang sangat singkat. Beriman dengan malaikat. Apa itu beriman dengan malaikat? Percaya kepada malaikat. Iaitu mempercayai bahawa Allah mempunyai pesuruhnya yang penuh dan taat, yang patuh dan taat kepada segala titah dan perintah Allah SWT. Apakah yang dimaksudkan dengan malaikat ni? Maksudnya kita kena sembah malaikat ke? Maksudnya tidak. Bukan kita kena sembah malaikat seperti mana kita sembah Allah SWT. Dan malaikat ni pun tidak berkuasa, tidak ada kuasa, melainkan dengan izin Allah SWT. Cuma kita percaya malaikat ni adalah satu makhluk. Dia bukan manusia, dia bukan binatang, dia bukan jin, dia bukan syaitan. Ialah satu makhluk yang taat dan patuh perintah Allah, yang mereka ditugaskan untuk menjalankan segala perintah Allah SWT. Dan malaikat ni diciptakan daripada cahaya. Jadi nak tahu rupa paras malaikat, kita pun tak tahu. Hanya Nabi SAW pernah melihat malaikat Jibril dalam rupa yang asal di Sidratul Muntaha, dalam surah An-Najm ayat 13 dan 14 itu. Jadi itu yang dimaksudkan kita beriman dengan malaikat. Dan nak tahu jumlah malaikat, kalau tanya kat Mona, agak-agak boleh jawab. Jumlah malaikat, jawapannya tak tahu. Sebab dalam peristiwa Isra' Mi'raj, Nabi SAW melihat di Baitul Ma'mur, malaikat yang bertawaf di Baitul Ma'mur itu masuk dan keluar dan tak masuk lagi. Maksudnya setiap hari berubah. Nak tahu jumlah, tak tahu berapa banyak. Dikatakan lebih banyak daripada bintang di langit. Terlalu banyak jumlahnya. Bayangkan ada malaikat yang tugaskan untuk mencatat sahaja pahala, ataupun mencatat sahaja orang yang bersedekah di waktu pagi. Berapa banyak orang bersedekah waktu pagi. Ada malaikat yang ditugaskan untuk sujud, rukuk, bertasbih. Itu sahaja tugasnya. Ada malaikat yang ditugaskan dengan tugas-tugas khusus. Maksudnya nak tunjukkan jumlah malaikat terlalu banyak. Jauh lebih banyak daripada manusia dan juga jin. Cuma dalam Islam, kita ni beriman dengan 10 malaikat. 10 malaikat yang ditugaskan dengan khusus. Pertama, Jibril alaihissalam. Jibril ni tugasnya menyampaikan wahyu. Dan setiap tahun Jibril akan turun. Waktu bila? Bulan Ramadan yang kita percaya, iaitu ketika malam Lailatul Qadar, Jibril akan berkunjung rumah ke rumah orang yang beriman dan beramal soleh pada waktu itu. Kemudian malaikat Israfil yang meniupkan sangkakala. Yang ketiga, malaikat Mikail yang mengagihkan rezeki. Dia bukan memberi rezeki daripada Allah, tapi dia mengagih-agihkan. Kemudian malaikat maut disebut Israel yang mencabut nyawa. Dan kemudian malaikat Munkar, Nakir yang menyoal dalam kubur, Raqib dan Atid yang menulis kebaikan, Raqib, Atid menuliskan kejahatan, malaikat Ridwan yang menjaga syurga, malaikat Malik yang menjaga neraka. Sebenarnya nak ikut malaikat banyak lagi. Saya pernah baca satu kitab menunjukkan nama-nama malaikat selain daripada yang 10 ni. Pun tak terbaca ataupun tak teringat kita. Banyaknya jumlah malaikat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ada persoalan, adakah Allah memerlukan ataupun mengharapkan malaikat untuk menjalankan perintahnya? Jawapannya sudah tentu tidak. Allah menjadikan malaikat, bukan Allah bergantung hidup pada malaikat. Bahkan kalau tidak ada malaikat pun, wahyu boleh Allah turunkan kepada Rasulullah SAW. Contohnya, buktinya Allah memanggil Rasulullah SAW naik ke Isra' Mi'raj untuk menyampaikan wahyu, untuk menyampaikan perintah solat. Untuk menyampaikan perintah solat tanpa melalui Jibril alaihissalam. Boleh. Dan Allah boleh melakukan apa sahaja tanpa malaikat. Cuma malaikat ni adalah makhluk Allah cipta khusus untuk menjalankan perintah Allah SWT. Baik, kemudian yang ketiga, beriman kepada kitab. Kitab ni ada dua. Satu disebut tentang suhuf. Apa maksud kitab? Kitab ni bukan buku biasa, kan? Buku yang kita biasa baca. Kitab ni adalah
undang-undang yang dasar yang dijadikan pedoman pengajaran kepada manusia yang hendak dipimpin. Ada dua bentuk, satu suhuf. Suhuf ni adalah pedoman yang mengandungi penjelasan tentang hukum-hukum dasar. Ada jumlahnya berapa kat mana? Suhuf. Ada 100 jenis suhuf. Contoh Nabi Syeds ada 50 suhuf, Nabi Idris ada 30 suhuf, Nabi Ibrahim AS ada 10 suhuf. Dia bukan kitab yang lengkap, dia satu lembaran-lembaran perintah daripada Allah SWT. Bahkan Nabi Musa dia ada 2. Satu dia ada suhuf, dia ada kitab. Dan kita juga belajar tentang kitab. Kitab yang iaitulah himpunan segala dasar, peraturan dan pedoman yang ada 4. Pertama diturunkan kepada Nabi Musa, namanya kitab Taurat. Ini diamalkan oleh orang Bani Israel. Kemudian diturunkan kepada Nabi Daud, dinamakan Zabur. Diturunkan kepada Nabi Isa AS, dinamakan Injil. Dan diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, namanya Al-Quran. Baik, setelah turunnya Al-Quran, maka termansuhlah semua kitab-kitab terdahulu. Maksudnya, kita tak jadikan rujukan lah kitab-kitab terdahulu. Bahkan tak jumpa pun. Ada orang kata tak ada pun asli yang disebut Injil asli. Tak jumpa. Kita sebut wallah alam lah. Jadi yang pentingnya adalah Al-Quran yang kita bacakan. Kemudian bagaimana kita beriman dengan kitab-kitab ni? Bahawa dia datang daripada Allah. Dan kemudian kita beriman dengan Quran 1.5 minit lagi. Bahawa kita beramal dengan apa yang diturunkan oleh Allah dari sudut perintah dan juga larangan. InsyaAllah, saya rasa itulah pusingan kedua. Nanti kita akan jawab lagi dengan pusingan ketiga. Wallahu a'lam. Ya, Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz atas pencerahan. Dan untuk waktu ini, para pendengar boleh hantarkan soalan anda melalui WhatsApp konti 0112900404 dan juga boleh tinggalkan soalan anda di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media. Dan untuk waktu ini, berehat sekali lagi kembali selepas ini. Terus setia bersama kami hanya di Destinasi IKIM. 1 jam setiap hari membangun motivasi diri. Dengarkan alunan ayat suci Al-Quran, zikir serta selawat yang menenangkan dan seruan azan dalam Renungan Hikmah setiap hari 7 hingga 8 malam di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Dia khauf ini, perasaan takut ini, dia hadir ataupun dia ada di dalam hati kita. Kerana apa? Kerana kita memikirkan tentang takut kepada siksa dan juga bimbang keadaan buruk yang akan menimpa kita. Kerana apa? Kerana perbuatan yang jahat, kerana kemaksiatan yang kita telah lakukan, dosa-dosa yang kita telah buat. Jadi macam mana nak hadir perasaan takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala kalau kita tak kenal Allah? Macam mana nak hadir perasaan berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala kalau kita tidak mengenal Allah Subhanahu Wa Taala? Jadi untuk menghadirkan perasaan takut, takwa kepada Allah, untuk menghadirkan perasaan sentiasa bergantung diri, berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala, memerlukan kepada ilmu dan juga pengenalan. Harga diri itu ialah penilaian seseorang terhadap dirinya sendiri tentang keupayaan dan kemampuannya untuk berjaya dan bahagia dalam hidup di dunia dan di akhirat. Subhanallah, tanda orang yang menghargai dirinya sendiri ialah dia menilai dirinya bernilai sungguh, berharga sungguh. Dia yakin dan dia percaya dia mampu berjaya, dia mampu bahagia dalam hidup ini. Walaupun mungkin dia bukan orang yang terpandai, walaupun dia bukan orang yang tercantik ataupun orang yang mempunyai pangkat yang tinggi, tak semestinya dia syukur dengan diri dia sendiri. Kenapa ramai orang yang tidak bahagia dan tidak berjaya dalam hidup? Kerana ramai orang yang mementingkan pandangan orang lain terhadap dirinya berbanding pandangan dirinya terhadap dirinya sendiri. Apa orang lain kata, apa orang nak kata, apa orang nak komen, itu yang sangat dipentingkan, sangat difikirkan, sangat difokuskan. Padahal bisikan hati pada dirinya sendiri, iaitu self talknya itu yang sangat lebih penting. Sekarang lihat hati. Memang betul sesuatu itu dinilai dengan kesucian hati. Tapi hati tak dapat dilihat.
yang terlihat adalah perilaku. Jadi, sucikan hati, indahkan peribadi. Daripada kami, Nausihat. Inspirasi Emporia Islami hanya di Radio Kefahaman Islam Malaysia. Terima kasih kepada anda yang masih setia bersama kami. Untuk waktu ini masih bersama destinasi untuk rancangan Islam Agamaku bersama Fadil Ustaz Muhammad Suhaimi bin Abdul Aziz, masih membincangkan tentang meneguh keyakinan rukun iman. Dan untuk waktu ini Ustaz, kita ada soalan di WhatsApp konti 011-29004004. Ada yang bertanya, nama di Kemar, adakah boleh saya hanya mempercayai Allah Subhanahu Wa Taala adalah hanya Tuhan yang satu dan Nabi Muhammad adalah persuruhnya dan percaya kepada rukun iman yang lain sahaja tanpa saya perlu mengetahui dan mempelajari secara mendalam tentang rukun iman ini, dan mengapa? Bagaimana Ustaz? Silakan. Okey, baik. Saya jawab soalan ni dulu. Terima kasih yang bertanya soalan. Menunjukkan tuan-tuan sekalian prihatin terhadap tajuk kita dan sangat-sangat mengambil berat fokus terhadap apa yang kita bincangkan. Dan boleh jadi orang yang bertanya ni lebih pandai daripada orang yang menjawab. InsyaAllah. Baik. Sekadar berkongsikan, adakah sekadar kita boleh tahu tentang rukun iman secara surface, secara tasawur, secara umum sahaja? Jawapannya, untuk pengenalan, ya, tak ada masalah. Tetapi sepatutnya, bahkan seharusnya kita mempelajari secara mendalam. Bagaimana disebut beriman pada Allah, beriman kepada semua rukun iman yang lain. Bahkan dalam banyak ayat Quran, dalam banyak hadis Nabi SAW, Allah menyebut beriman, yu'minu billah wal yaumil akhir. Beriman pada Allah dan beriman pada hari akhirat. Lah, mana yang 5 rukun Islam, 4 rukun iman yang lain? Allah nak menunjukkan bagaimana kan dua perkara tersebut. Jadi dia jangan salah faham bahawa Allah mengatakan kalau disebut man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, siapa yang beriman pada Allah dan hari akhirat, menunjukkan beriman pada Allah dan balasan kepada hari akhirat. Jadi artinya rukun iman ni mesti kita tahu lebih lanjut. Nanti orang takut kita ni confuse tentang salah satu rukun iman. Sebagai contoh, ada soalan bertanya kepada saya, beriman pada malaikat, apa tujuan ni kita nak beriman pada malaikat sedangkan kita bukan menyembah malaikat. Kita bukan menganggap malaikat tu lebih berkuasa daripada Allah ataupun menyamakan malaikat dengan Allah. Betul. Tetapi Allah telah menyebutkan supaya beriman pada malaikat tu artinya percaya malaikat tu wujud. Malaikat tu adalah makhluk yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala secara khusus dengan tugasannya. Begitulah. Yang lain beriman pada contoh kepada qada dan qadar yang kita tak sebut lagi. Qada dan qadar, takdir yang telah ditentukan dan qadarnya ukurannya telah juga ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan qada dan qadar juga boleh berubah dengan doa kita, dengan ikhtiar yang kita lakukan. Jadi maksudnya jawapannya ialah kita kena pelajari secara mendalam. InsyaAllah. Ada soalan lagi? Ada soalan lagi, satu lagi Ustaz, di WhatsApp konti 011290040004 dari Muhammad Khair dari Perak. Ustaz bertanya, ada pandangan bahawa orang yang beriman itu ialah orang Islam yang banyak ilmu agama, sementara ada mengatakan bahawa orang yang beriman itu ialah orang-orang yang kuat amal ibadah mereka, dan ada yang melihat orang beriman itu pada sesuatu rupa apa yang dipakai dengan pakaiannya lah. Mohon pencerahan daripada Ustaz. Baik. Dia nak rangkumkan 3 perkara. Iman, kemudian ilmu, kemudian amal, kemudian dengan rupa paras fizikal. Baik. Orang beriman, dia akan selalu digandingkan beriman dan beramal soleh. Beramal soleh. Maksudnya itulah sifat-sifat orang yang diterima di sisi Allah SWT. Tidak sekadar hanya beriman. Biasanya orang beriman dia akan aplikasikan iman itu dalam bentuk amalan soleh. Sudah tentu kalau kita nak beriman, nak tambah keimanan, mesti dengan ilmu. Kita tak boleh kita ikut-ikutan, kita tak boleh kita sekadar sekak jarang. Tidak. Dia kita akan takut kita akan tersesat. Syaitan ni datang untuk menyesatkan kita. Akhirnya kita silat-silat percaya kepada perkara yang lain. Jadi maksudnya mestilah dengan ilmu. Dan orang beriman kebiasaannya ataupun dia mesti dengan ilmu. Sebab itu dia akan mendalam, menambah iman.
iman ni boleh bertambah dan berkurang. Jadi dengan iman itulah dia akan menambah dengan ilmu dia, lalu ilmu tu dia akan tambah imannya, kemudian dengan itu dia beramal soleh. Jadi dia seiring sejalan. Kemudian adakah dari sudut fizikalnya sahaja? Baik, iman ni amalan hati, perkara yang dalam hati, tetapi ditunjulkan dalam bentuk fizikalnya. Contoh, dia rasa takut kepada Allah SWT dalam erti kata dia tidak melakukan kejahatan. Dia di depan halayak ramai. Dia merasa malu dan takut kepada Allah. Dan dia menutup tubuh badannya dari sudut menutup aurat. Dia mestilah mengaplikasikan dalam diri dia keimanan itu. Baik, orang yang tak ada iman, Nabi sebut orang yang malu dia tidak ada iman. Ataupun kurang iman dia. Jadi Nabi kata siapa yang tidak ada malu dia, buatlah apa yang dia nak. Bukan Nabi suruh dia buat apa-apa, tapi kena ada rasa malu. Jadi, kalau jenis orang yang dia tak tahu malu, tak jaga lidah dia, tak jaga tangan dia, nak pukul orang dan sebagainya, itu maksudnya imannya kurang. Malunya kurang dan menunjukkan iman dia juga kurang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Ada soalan satu lagi Ustaz. Okay. Di YouTube Iki Media bertanya, Ustaz, saya nak tanya, malaikat roh dan malaikat Jibril adakah sama? Saya dari Lombok, Indonesia. Baik, itu persoalan perbahasan yang disebutkan oleh ulama, terutama dalam membahaskan surah Al-Qadar kan. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadr khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu waruh fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Disebut tanazzalul malaikatu waruh fiha biizni rabbihim min kulli amr. Turun pada malam itu roh. Roh ni perbahasan ulama. Roh ni apa? Ada yang mengatakan roh ni memang roh, ada ataupun malaikat khusus, dan bahkan jumhur para ulama ahli tafsir mengatakan roh yang disebut itu adalah malaikat Jibril alaihissalam beserta dengan para malaikatnya lain untuk datang ke rumah-rumah ataupun berkunjung kepada orang beriman, memberikan salam ataupun mendoakan mereka yang beribadah pada tersebut. Jadi dia ada persamaan malaikat roh tu dan malaikat Jibril yang dinyatakan oleh ulama. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz atas pencerahan. Semoga menjawab untuk para pendengar atas soalan yang diberikan. Dan Ustaz, sebenarnya banyak lagi yang kita nak kupaskan, tapi tinggal sedikit masa lagi Ustaz untuk kesimpulan. Silakan Ustaz. Baik, yang terakhir tuan-tuan sekalian, sebagai kesimpulan tentang rukun iman ni, memang selalunya banyak topik ni saya tak sempat nak habiskan, tetapi saya mengharapkan untuk sama-sama kita pelajari dengan lebih lanjut tentang rukun iman ini supaya kita faham sungguh-sungguh, dan di akhir natijah daripada kita pelajaran kita tentang rukun iman ini menambah keyakinan kita pertama kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan semua perkara yang Allah telah tetapkan untuk kita imani. Jadi untuk kita beriman tadi, 6 perkara tadi, kita tambahkan keyakinan dengan kita pelajari satu demi satu supaya kita faham sungguh-sungguh yang dimaksudkan dengan rukun iman. Dan kita menjaga iman kita ni, kita tak terlepas, kita tak keluar, tidak sampai kita luntur iman kita sehinggalah akhir hayat. Inilah kesimpulan yang boleh saya buat. Tamunya golongan saudara baru, tambahkan iman supaya kita ni Islam kita Islam yang sungguh-sungguh. Kita tak dikategorikan Islam yang fasik, kita tidak dikategorikan Islam yang munafik yang hanya berpura, tapi Islam yang benar-benar menusuk dalam hati kita. Wallahu a'lam. Sekadar itulah boleh sampaikan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Suhaimi untuk perkongsian untuk petang ini, dan insya-Allah Ustaz kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Dan untuk para pendengar, terima kasih juga kepada anda, dan untuk para pendengar terus setia bersama kami di Destinasi IKIM, Inspirasi Euforia Islami. Rancangan Islam Agamaku itu tadi dibawakan khas oleh Telekung Raudah. Dapatkan Telekung Raudah, telekung sejuk dan selesa di talian 010-248-6670 atau 010-233-6670 sekarang. Seanggun bidadari menghadap ilahi, selesa Telekung Raudah. Dapatkan Telekung Raudah, telekung sejuk dan selesa di talian 010-248-6670 atau
010-233-6670 sekarang. Seanggun Bidadari menghadap Ilahi. Raudah. 20 tiket untuk dimenangi pemenang bertuah di Radio IKIM. Sertai kuis konsert Saujana 25 menerusi slot aspirasi 10.1 bersama DJ Syafiq Saleh bermula 13 Februari ini. Teka lirik lagu Saujana dan menangi 2 tiket menyaksikan persembahan Saujana dengan penampilan khas Orkestra Tradisional Malaysia bersama Nazri Johani, Aula, Andika dan Ustaz Nabil di ZEP Kuala Lumpur pada 5 Mac 2023 jam 8.30 malam. Untuk pembelian secara online, layari laman web tiket rasmi konsert Saujana 25 di www.tickettoyou.com.my. استمروا معنا في إذاعتكم إذاعة معهد الوعي الإسلامي الماليزي لمبah Kelang 91.5 FM. Hari ini Aisyah nak kongsikan sebab utama kanak-kanak seperti Aisyah kena ke Maidan Tekeh. Dulu Aisyah pun takut, sekarang tak lagi. Suasana di Maidan Tekeh ceria sangat, tak macam klinik gigi pun. Doktor dan jururawat di sini semua mesra tahu. Siap ada kits dan talent lagi. Pendidikan tetap pergigian pun ada di MDC. Doktor akan ajar cara-cara rebus gigi dengan betul. Setiap yang berjaya buat rawatan di Maidan Tekeh akan dapat hadiah dan mainan. Jom ke Maidan Tekeh, jangan takut. Doktor kat sini semua baik-baik. Layari IG dan TikTok Maidan Tekeh. Demi kehidupan yang perlu diteruskan, warga Palestin, Syria dan Yaman terus bertahan meskipun musim sejuk. Mereka hidup di dalam kemah yang serba nipis dan sumber bekalan makanan yang tidak kunjung tiba. Siapakah yang akan membantu mereka? Ayuh kita berikan sedikit kehangatan buat mereka di Palestin, Syria dan Yaman melalui kempen bantuan musim sejuk Anjuran Aman Palestin. Layari laman sesawang www.jomnyumbang.com untuk maklumat lanjut. Bangkit, berjuang bersama. Gempa bumi yang berlaku di Turki dan Syria mengakibatkan kehilangan beribu-ribu nyawa dan berbelas ribu orang dilaporkan cedera. Kemusnahan harta benda, bangunan dan kediaman yang ranah. IKIM dan Muslim Care Malaysia menyeru orang ramai untuk menghulurkan sumbangan bagi mengurangi beban mangsa. Sumbangan boleh disalurkan kepada Muslim Care Malaysia Society melalui akaun Bank Islam Malaysia 1403 2010 093 666 dengan rujukan gempa bumi. Insya-Allah, setiap ringgit yang disedekahkan pasti memberi makna yang besar buat mereka. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala meluaskan rezeki dan mengurniakan ladang pahala buat anda yang sudi menyumbang. 24 jam sentiasa mendampingi. Indah dengan muzik Islami dan program dakwah. Allah Subhanahu Wa Taala kita melihat qada dan qadar. Dengarkan di IKIM, inspirasi Inforia Islami. قدمت لي كقصيدة أنا بالدموع ناجيتك متعرضا نفحاتك يا ابن الأكارم جيتك Wahai kekasih mulia, kekasih yang tercinta, kau membawa bahagia dalam jiwa semua. Anta